Assalamualaikum semua. Okay, hari ini kita sambung lagi ya. Okay, berkaitan dengan siri keaktifan logam. Siri keaktifan logam ataupun short form dia cikgu tulis sebagai SKL. Okay, ni kalau tak silap cikgu dah pernah dedahkan tentang siri keaktifan logam dan tingkatan 4 tajuk penentuan formula empirik. Tak apa, kalau tak ingat tak apa, kita akan ulang lagi sekalian nanti. Cikgu akan terangkan. Cikgu akan ulang kembali Okey, sebelum kita pergi pada siri keaktifan logam, okey, dia ada kaitan sikit dengan siri elektrokimia. Okey, siri elektrokimia yang awak dah hafal sebelum ni. Okey, siri elektrokimia kalau kita tulis balik, jadi bermula dengan kalium kan, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah. Okey, supaya perkahwinan halal cukup agama. Okey, cukup ni. Okey, ini siri elektrokimia yang kita dah belajar masa tingkatan 4 Sekali lagi, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, zinc, ferrum, stannum, plumbum, hidrogen, cuprum dan juga argentum. Okey, di mana makin ke atas kita kata dia semakin elektropositif. Semakin elektropositif. Okey, maksudnya lebih mudah dia nak lepas elektron. Mudah lepas elektron. Maksudnya yang makin atas makin mudah untuk lepaskan elektron. Okey, manakala siri keaktifan logam ni pula. Okey, siri keaktifan logam. Okey, kalau cikgu tulis susunan ni, cikgu nak awak compare nanti Kalau siri keaktifan logam dia punya susunan dia adalah kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium. Okey, ada C sini. Zinc, hidrogen, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum. Okey, nampak tak apa beza kat sini? Okay, cuba kenal pasti di sini ada dua perbezaan daripada siri elektrokimia. Okay, kalau awak tengok yang pertama, hidrogen. Okay, hidrogen. Dalam siri elektrokimia, hidrogen terletak di antara plumbum dengan cuprum. Okay, dalam siri keaktifan logam, kalau awak tengok, hidrogen terletak di sini. Sama tak? Okay, tak sama kan? Dia terletak di antara zinc dan juga ferrum. Itu kedudukan hidrogen dalam siri keaktifan logam. So, ini perbezaan yang pertama. Tolong ingat dalam siri elektrokimia, hidrogen terletak di bawah plumbum, di atas cuprum. Tapi dalam siri keaktifan, hidrogen terletak di bawah zinc tapi di atas ferrum. Okay, itu perbezaan yang pertama. Yang kedua, kalau awak tengok ni, satu lagi ni. Okay, kejap. Okay, C. C ni apa? C ni adalah karbon. Dalam siri elektrokimia tiada unsur karbon dekat sini. Tapi dalam siri keaktifan logam ada unsur karbon, kita letakkan di sini. Kedudukannya adalah di antara aluminium dan zinc. Bawah aluminium, atas zinc. Dia terletak di sini. So ada dua perbezaan Satu tadi cikgu cakap, satu tadi hidrogen, satu lagi adalah karbon. Dalam siri keaktifan logam ada karbon, tapi dalam siri elektrokimia tiada karbon. Apa reason dia letak karbon di sini dan hidrogen di sini? Dia ada kaitan dengan aplikasi dia nanti. Jadi kalau siri keaktifan logam ni kita kata makin ke atas dia semakin reaktif. Semakin reaktif. Reaktif terhadap apa? Terhadap oksigen. Reaktif terhadap oksigen. Jadi kita kata logam yang terletak di atas semakin reaktif. Makin ke atas semakin reaktif, semakin mudah bertindak balas dengan oksigen. Dalam siri elektrokimia, kalau tengok kegunaan tahun lepas kita belajar, dalam siri elektrokimia ni kita guna untuk proses nyahcas kan. Nyahcas ion. Di anode dan di nyahcas ion, iaitu yang berlaku di cathode untuk nyahcas ion. Satu lagi dalam proses kita kata apa? Penyesaran. Penyesaran logam daripada larutan garamnya. Ni awak dah belajar masa tingkatan 4. Satu untuk proses nyahcas, di mana yang lebih rendah
kita akan pilih untuk cas. Satu lagi, penyesaran logam daripada larutan garamnya, di mana logam yang di atas boleh sesarkan, logam yang di bawah daripada larutan garamnya. Okay, cikgu tak nak terangkan lagi, dah banyak kali cikgu terangkan. Okay, manakala dalam siri aktifan logam ni ada 3 kegunaan dia. Okay, yang pertama kita tengok dari segi penurunan logam. Okay, penurunan logam daripada oksida logamnya. Oksida logam. Habis. Okey, yang kedua, aplikasi yang kedua adalah pengekstrakan logam. Pengekstrakan logam. Okey, ini aplikasi yang kedua ataupun kegunaan yang kedua. Dan yang ketiga adalah untuk menentukan penentuan formula empirik bagi sesuatu sebatian. Formula empirik sebatian. Okay, ini pun sebenarnya kita dah belajar, tapi tak apa, kita akan recall semula lah. Okay, jadi ini antara perbezaan siri elektrokimia dengan siri kereaktifan logam. Okay, seterusnya kita tengok, kita pergi kepada dulu aplikasi dia. Okay, aplikasi. Okay, kita tengok aplikasi yang pertama. Okay, aplikasi siri kereaktifan logam yang pertama. Okay, ni cikgu dah tulis siap-siap dah. Siri kereaktifan logam. Tengok cikgu dah masukkan. Cikgu dah masukkan karbon dengan hidrogen kat sini. Tolong ingat kedudukannya, jangan confuse pula dengan siri kereaktifan logam. Okey, kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, karbon, zinc, hidrogen, ferrum, stannum, plumbum, cuprum, argentum. Okey, yang pertama adalah dari segi penurunan penurunan logam. Penurunan logam. Okey, daripada oksida logamnya. Oksida logamnya. Jadi kita kata di sini, kita boleh kata di sini logam yang lebih reaktif, dapat menurunkan logam yang kurang reaktif daripada oksida logamnya. Daripada oksida logam dia. Logam yang lebih reaktif dapat menurunkan logam yang kurang reaktif daripada oksida logamnya. Maksudnya logam lebih reaktif adalah logam yang kedudukannya lebih tinggi dalam SKL. Manakala logam yang kurang reaktif ni adalah kedudukannya rendah dalam SKL. Maksudnya yang lebih atas boleh turunkan logam yang lebih bawah daripadanya dalam daripada oksida logamnya dalam siri daripada oksida logamnya. Contoh. Contoh. Biasa cikgu bagi ambil magnesium lah kan. Magnesium. Magnesium cikgu tindak balaskan dengan mana logam, kita pilih logam yang lebih bawah pada dia. Contoh cikgu ambil argentum argentum oksida Ag2O. Sebab oksida 2 negatif, argentum 1 positif kan. So kita silangkan jadi 2 1 jadi kita kata magnesium ni lebih tinggi ataupun lebih reaktif daripada argentum. Sama macam penyesaran, awak compare dulu, awak dapat ada 2 logam berbeza di sini, awak compare. Magnesium ni seorang, ini pula dia ada gabungan dengan oksigen. So awak compare mana lebih tinggi. So magnesium kita kata dia lebih reaktif kerana kedudukannya lebih tinggi dalam siri kereaktifan logam berbanding dengan argentum. Argentum bawah sekali kan. Jadi kita kata magnesium ni dia boleh ambil pasangan argentum ni, dia boleh bergabung dengan oksigen meninggalkan argentum sendiri. So dia bila bergabung dia akan jadi MgO dan juga argentum. So ini kita kata kita tak guna kaedah istilah menyesar kan. Kalau penyesaran hanya berlaku dalam larutan aqueous, sedangkan argentum oksida ni, oksida logam ni kedua-duanya ada berbentuk pepejal. So kalau berdua pepejal kita kata menurunkan, istilah menurunkan. So jangan confuse pula kalau menyesarkan tu dalam larutan aqueous ataupun larutan garam. So magnesium oksida dan juga argentum. Macam biasa kita seimbangkan persamaan. Magnesium sebelah kiri 1, magnesium sebelah kanan 1, argentum sebelah kiri 2, argentum sebelah kanan 1. So darab 2 kat sini. Oksigen sebelah argentum dah seimbang. Oksigen sebelah kiri 1, sebelah kanan pun 1. So dah selesai. So inilah dia punya tindak balas. Contoh yang kedua cikgu bagi. Contohnya cuprum cikgu tindak balaskan dengan kalsium oksida. So ini pula awak tengok. Cuprum dengan kalsium, siapa lebih tinggi?
So kita tengok kuprum ni di bawah kalsium kan. Kuprum bawah, kalsium di atas. So boleh tak dia diturunkan kalsium daripada kalsium oksida? Tak boleh. Sebab kuprum ni kurang reaktif pada kalsium. So dia lemah, kalsium ni lagi kuat. So dia tak dapat nak turunkan ataupun nak bergabung dengan oksigen untuk bentuk kuprum oksida. So di sini kita kata tiada tindak balas. Okay, faham ya? Ini adalah aplikasi yang pertama, penurunan logam. Kita nak boleh tentukan logam mana yang boleh turunkan logam yang lain daripada oksida logamnya. Okay, sekali lagi, yang di atas boleh turunkan logam yang di bawah daripada oksida logamnya. Okay, itu yang pertama. Okay, aplikasi yang kedua. Okay, aplikasi yang kedua adalah dari segi pengekstrakan logam. Pengekstrakan logam daripada bijihnya. Daripada bijihnya. Bijih ni adalah kita kata juga sebagai daripada oksida logam dia. Bijih maksudnya oksida logam. Contohnya bijih timah. Bijih timah tu adalah sternum oksida. Okay, pun sama juga di sini cikgu dah tulis siap. Okay, siri keaktifan logam di mana makin atas makin reaktif. Di sini okay, untuk pengekstrakan logam ni, okay, kita nak highlight dekat kegunaan karbon. Okay, sebab karbon ni kegunaan dia, kenapa dimasukkan dalam siri keaktifan logam? Sebab dia digunakan dalam pengekstrakan logam. So karbon ni okay, dia punya borderline kat sini. Okay, ada kaitan dengan logam, penurunan logam yang cikgu dah terangkan tadi. Okey, jadi cikgu buat borderline kat sini dekat karbon ni Okey. Logam yang terletak di bawah karbon dalam siri keaktifan logam. Okey, cara pengekstrakan dia adalah kita tindak balaskan karbon dalam bentuk pepejal dengan oksida logam. Dengan oksida logam tersebut. Kita tindak balaskan karbon dengan oksida logam tersebut. Okay, contoh cikgu bagi. Okay, macam mana oksida logam yang terletak di bawah karbon ni boleh diekstrak ataupun kita boleh dapatkan pure logam tersebut. Okay, contoh yang pertama cikgu bagi. Okay, pertama. Karbon cikgu tindak balaskan dengan kuprum lah, paling mudah kuprum. Kuprum 2 oksida. So boleh tak kuprum karbon turunkan kuprum dari kuprum 2 oksida. Nah, ini kita aplikasikan konsep penurunan tadi. Okey, karbon dengan kuprum, karbon di atas kuprum, so boleh. So bila kita tindak balaskan dia, kuprum ni akan menurunkan karbon akan menurunkan kuprum dengan cara dia akan bergabung dengan oksigen. Jadi hasil dia adalah kuprum. Okay, bila karbon bertindak balas dengan oksigen, dia akan menghasilkan karbon dioksida. So dapatlah kuprum tulen yang berwarna apa? Berwarna perang. Okay. So dia punya persamaan seimbang dia. Okay, seimbang persamaan karbon 1, karbon 1. Okay, kuprum 1, kuprum 1, oksigen sebelah kanan 2, oksigen sebelah kiri 1. So darab 2. Okay, 2. Sekarang ni kuprum dah jadi 2 kat sini. So kita darab 2. So dengan cara ini kita akan dapat kuprum tulen daripada kuprum 2 oksida. Begitu juga dengan ferrum contohnya. Okay, kita tindak balas macam kita nak ekstrak ferrum daripada bijih dia ataupun daripada oksida logam dia. Okay, karbon kita tindak balaskan dengan ferrum 2 oksida FeO. Okay, hasil dia adalah okay, ferrum. Okay, sebab karbon di atas ferrum kan, so dia boleh turunkan, dan juga karbon dioksida. So seimbangkan 2 di sini. Okay, 2 di sini. Okay, dah seimbang. Ini cara dia macam mana kita nak ekstrak logam yang kurang reaktif berbanding karbon dalam siri keaktifan logam. Bagaimana dengan logam yang dekat atas? Okay, yang di atas cara pengekstrakan dia adalah kita guna kaedah. Dia tak boleh guna karbon tak boleh guna karbon sebab yang di atas ni lebih reaktif pada karbon. So dia tak dapat, karbon ni tak dapat turunkan sebab karbon ni kurang reaktif pada yang di atas ni. So cara pengekstrakan dia kita guna kaedah elektrolisis. Okey, kaedah elektrolisis. Okey, ni cikgu dah ajar masa tingkatan 4 dulu. Okey, ingat tak yang elektrolisis aluminium oksida tu? Ingat tak yang cikgu yang ada 3, yang ada elektrod karbon ni, kemudian yang ni kita jadikan sebagai
Okey, anode kemudian ni dia punya apa, dia punya relau dia. Yang diperbuat daripada karbon juga kan. Karbon yang ni sebagai cathode. Kemudian kita masukkan leburan. Kita panaskan aluminium oksida. Aluminium oksida ni kita panaskan. Kita panaskan, kemudian yang dekat ini digunakan leburan kan, aluminium oksida. Leburan dekat sini aluminium oksida, bila kita pecahkan dia akan ada Al3 positif dengan O2 negatif. So yang dekat anode ni oksigen lah yang akan oksida yang akan tertarik. Oksida yang di sebelah di cathode ni adalah aluminium, ion aluminium. So kat sini akan berlakunya prosesnya charge, di mana lama-lama nanti aluminium ni akan menerima elektron, dia akan jadi logam aluminium, dan aluminium tulen kita dapat ekstrak di sini. Ni awak boleh recall balik ataupun buat ulang kaji semula tentang pengekstrakan logam daripada bagi logam yang lebih reaktif menggunakan kaedah elektrolisis. Itu aplikasi yang kedua. Manakala aplikasi yang ketiga adalah penentuan formula empirik. Bagi penentuan formula empirik sebatian. Ini pun cikgu dah terangkan masa tingkatan 4. Untuk penentuan formula empirik kita kena highlight pada hidrogen. So hidrogen ni pun sama, cikgu buat borderline di sini. Jadi penentuan formula empirik bagi sebatian yang terletak di atas hidrogen ataupun bagi logam yang terletak sebatian terletak di atas hidrogen dalam siri reaktifan logam. Dia punya kaedah dia, ingat tak yang kita guna kaedah tindak balas dengan oksigen. Tindak balas dengan oksigen. Kaedah tindak balas dengan gas oksigen. Ni pun kita dah buat. Ingat tak yang kita ada mangkuk pija. Kemudian ni apa? Tungku kaki 3. Kemudian yang kita letak magnesium tu. Magnesium bakar, kemudian ada penutup ni, awak buka tutup tu. Ni kaedah dia bagi penentuan formula empirik bagi logam-logam yang terletak di atas hidrogen dan siri reaktifan logam. Manakala yang bawah ni, bawah hidrogen ni, ferrum, stannum, plumbum, kuprat, argentum, kita tak boleh guna kaedah ni sebab dia kurang reaktif. Dia adalah logam-logam yang kurang reaktif terhadap oksigen. Jadi kita kena guna kaedah hidrogen. Ingat tak yang cikgu terangkan dulu, eksperimen kita tak buat. Tindak balas ni kita kata tindak balas penurunan logam oleh gas hidrogen. Ni pun cikgu dah terangkan. Ingat tak yang ada tabung pembakaran. Kemudian ni ada lebihan hidrogen ni kita bakar kat sini. Kemudian kita panaskan. Contoh ni serbuk kupron 2 oksida tahun lepas cikgu dah terangkan. Kupron 2 oksida, kemudian kita masukkan. Kita masukkan dengan hidrogen kering. Kemudian kita panaskan lah ni. Kita panaskan dengan hidrogen. Lama-lama nanti kupron 2 oksida ni yang berwarna yang berwarna hitam, CuO yang berwarna hitam ni, bila kita panaskan dengan hidrogen, lama-lama dia akan berubah menjadi perang. Jadi perang ni adalah logam kuprom. So di sini kita kata kuprom terbentuk. Dan juga hidrogen akan bertindak balas dengan oksigen lah, dia akan menjadi air. Jadi di sini kita kata penurunan kuprom oleh hidrogen. So kalau kita tulis persamaan seimbang dia macam ni lah. Hidrogen bertindak balas dengan CuO. Ni pun samalah macam penurunan kan, hidrogen terletak di atas kuprom. So dia boleh turunkan, hidrogen boleh turunkan kuprom daripada oksigen sebab hidrogen di atas kuprom. So hasil dia adalah kuprom dan juga air, H2O. Kemudian nanti awak buatlah, awak timbang semua tu, yang lagi timbang semua sebelum kita buat eksperimen, timbang. Kemudian lepas eksperimen kita timbang, tu tentukan jisim kuprom dan juga jisim oksigen. Kemudian buat jadual yang cikgu dah ajar dulu, dapatlah kita tentukan formula empirik bagi kuprom 2 oksida. Macam itulah. Jadi ada 3 aplikasi yang 3 aplikasi yang kita boleh gunakan
dengan menggunakan siri keaktifan logam. Okey, sekali lagi, yang pertama penurunan logam daripada oksida logamnya. Yang di atas boleh turunkan logam yang di bawah daripada oksida logamnya. Yang kedua, pengekstrakan logam. Okey, pengekstrakan logam. Okey, ada dua cara tadi pengekstrakan logam. Okey, sekali lagi cikgu tunjuk. Okey, yang di atas karbon, penggunaan karbon di atas karbon kita boleh ekstrak menggunakan elektrolisis. Yang di bawah karbon kita boleh ekstrak menggunakan karbon dalam bentuk serbuk ataupun pepejal. Serbuk karbon. Ni kita boleh kita boleh ekstrak sel besar-besaran lah, sel besar-besaran di industri. Okey, soalan, kenapa guna karbon? Kenapa tak guna logam-logam yang di atas dia, contoh magnesium ke, kalsium ke, natrium? Okey, tujuan kenapa karbon dimasukkan di sini adalah karbon mudah didapati dan hasil dia adalah karbon dioksida yang tidak berbahaya. Okey, sekali lagi, mudah didapati, murah. Okey, murah dan hasil adalah karbon dioksida yang kurang berbahaya ataupun kurang berbahaya untuk kita lepaskan. Okey, itu dia punya kenapa karbon digunakan berbanding dengan logam-logam yang di atas dia. Okey, dan yang ketiga adalah aplikasi ketiga, penentuan formula empirik sebatian. Yang di atas kita tindak balaskan menggunakan oksigen, yang di bawah hidrogen kita tindak balaskan menggunakan kaedah penurunan logam oleh gas hidrogen. Okey.